Alam, kerana pada malam ini dapat sama-sama ha? Ustaz yang sama Ha? jadi boleh. Tak apa, tak nak bagi dekat mic ni dia. Lagi dekat dia lagi power. Ha? Mana ni? Okey, baik. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berjumpa sekali lagi. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa lah ya. Dan saya ingat kuliah kita yang terakhir ialah pada bulan 2 gitu, betul tak? Itulah kau Ustaz Ayat, itulah kau kan? Kerana pada bulan 3 kita dah mula PKP dan saya sendiri pun tidak ada di sini. Saya balik kampung. Kebetulan cuti sekolah awal bulan 3 hari tu. Saya ingat nak balik seminggu je. Alih-alih 3 bulan. Sampai raya duduk di kampung. Seminggu selepas raya terdapat surat, barulah kami naik. Saya kira selama 25 tahun saya di Selangor ataupun di Kuala Lumpur, tak pernah lah saya balik kampung sampai macam tu lama. Sampai 3 bulan dah tak boleh naik. Kalau nak naik masih nak naik kan. Dan bila kita naik hari tu, saya ingat belum kuliah lagi. Saya ingat Selangor bulan 8 dah saya mula kot. Tapi di Kuala Lumpur bulan 7 dah banyak mula dah. Hatta saya pun yang ada kuliah di beberapa surau dan masjid di Kuala Lumpur dah mula dah bulan 7. Tapi di Selangor bulan 8. Tu pun tak semua lagi. Tak semua lah, ada yang masih belum mula. Saya pun tak tahu pasal apa. Dan ada juga yang mula tapi telah dikurangkan kuliah. Allah Ta'ala alam lah, mungkin dana pun dah kekurangan. Nak pergi sagu hati kalau start pun dah tak boleh pun. Jadi ada yang dikurangkan pun ada lah. Tapi saya tak tahulah surau ni macam mana. Tapi Alhamdulillah lah, banyak-banyak surau memang saya lihat ramai juga yang mengurangkan kuliah. Tapi kuliah saya dikekalkan. Ingatkah surau ni pun ada buat adjustment, saya dikeluarkan ke mana tahu kan. Tapi ada surau lah yang dia ada buat pengurangan lah. Tapi tak apa, manakah kita masih dikekalkan dalam kuliah ini. Jadi kita akan teruskanlah insya-Allah taala. Dan saya kira saya telah berkuliah di surau ini selama 3 tahun. Termasuk tahun ni lah. Kerana saya mula berkuliah pada bulan 3 tahun 2018. 2019 2020. Jadi habis tahun ni kira 3 tahun lah. Tapi sebab PKP kita lama tidak berkuliah, campur tolak, saya ingat lebih kurang 2 tahun saja. Dan kita masih dalam tajuk introduction sebenarnya. Dan kalau tuan-tuan ingat, pada awal-awal dulu kita telah belajar banyak perkara walaupun dalam al-madkhal ataupun dalam mukaddimah saja. Kerana suatu ilmu tu dia ada mukaddimahnya. Sama juga dalam ilmu muamalah. The science of human dealing mesti ada mukaddimahnya. Dan tujuan kita belajar ilmu mukaddimah ni untuk kita faham tentang ilmu berkenaan secara am. Bukan masuk-masuk belajar terus, tidak. Mana-mana ilmu yang kita ajar, walaupun di pentas awam, kita masjid surau ni pentas awam kan? Tapi mau tidak mau, before kita nak belajar suatu ilmu, kita mesti belajar mukaddimahnya. Kita belajar hadis umpamanya. Tuan-tuan panggil ustaz mari mengajar hadis 40 Imam Nawawi. Saya yakin dia tak akan mari terus baca hadis yang pertama. Sekurang-kurangnya dia akan baca ataupun belajar ke perkara yang bersabit dengan hadis Nabi. Hadis Nabi itu apa benda? Kan? Macam mana hadis Nabi dikumpulkan? At-tarikh, sejarah tentang hadis Nabi. Kemudian kategori-kategori hadis Nabi itu ada berapa? Apa yang dimaksudkan dengan hadis sahih? Apa yang dimaksudkan dengan hadis hasan? Walaupun ada puluhan kategori hadis, ada banyak tuan. Saya ingat more than 100 jika kita rinci-rincikan. Ada tak kurang daripada 100 jenis hadis lebih. Tapi kita belajar apa penting-penting supaya sekurang-kurangnya bila disebut hadis kita faham. Dan begitulah saya kira ilmu-ilmu yang lain. Saya ajar tafsir tuan-tuan, saya mengambil masa setahun untuk menerangkan kepada jemaah tentang apa itu tafsir.
apa jenis-jenis tafsir. Kerana tidak semua ayat-ayat Quran ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Nabi tidak mentafsirkan seluruh Quran. Hatta tidak sampai 50% bahkan. Kalau nak dikira tafsir Rasulullah SAW yang disebut sebagai tafsir marfu'. Tapi sebahagian besar daripada tafsir datang pada sahabat Nabi SAW dan juga daripada tabi'in. Jadi kita nak bagi tahu asas supaya kita faham. Jadi tak timbul lah tak faham sesuatu ilmu itu. Tak? Ini tidak. Walaupun saya kira masjid dan surau kalau belajar hadis adalah hadis 40 belajar, Riyadhus Shalihin pun belajar. Tapi bab hadis sahih dan hadis dhaif pun tak berapa nak faham lagi. Kan? Sementara hadis palsu. Jadi tak faham. Jadi sama juga. Dalam konteks muamalah pun sama tuan-tuan. Kita mengambil masa yang panjang untuk kita belajar apa yang disebut sebagai mukaddimah kepada ilmu ini. Dan kalau tuan-tuan ingat, saya refresh balik dah sikit pasal kita tinggal lama kan. Boleh. Lagi pula kita dah berada di akhir bab harta-harta yang haram dah hujung. Jadi saya ambil kesempatan yang sedikit lah untuk saya refresh balik apa-apa yang telah kita kongsikan di sini. Dan sekira jemaah yang ada ni, ini juga jemaah yang dulu kan. Tak tahu lah kot dulu jemaah lain, sekarang jemaah lain. Dulu kita belajar ta'rif muamalah, the definition of muamalah. Muamalah ni kita panggil science of human dealing. Cara kita nak bermuamalah sesama manusia. Di mana saya telah kongsikan dengan tuan-tuan tentang pentakrifannya. Kemudian kita telah kongsi juga tentang sumber kepada ilmu muamalah. Belajar apa itu Quran, sumber yang pertama. Kemudian belajar apa itu hadis, sumber yang kedua, ataupun sunnah Nabi SAW. Belajar ijma' secara ringkas lah saya kongsi itu. Sebab itu adalah sumber utama kepada ilmu ini. Itulah ilmu muamalah. Quran nombor satu sekali. Walaupun kesemua Quran bukanlah ayat tentang muamalah, tapi adalah sebahagian ayat yang dijadikan induk dalam haiwan. Sementara dalam Quran, isu-isu muamalah hanya isu-isu yang asas ataupun basic, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperincikan semuanya, melainkan dalam setengah-setengah perkara sahaja yang Allah Taala rincikan. Haiwan fara'i umpamanya Allah Taala rincikan. Tapi sebahagian besar yang lain Allah Taala hanya meletakkan benchmark ataupun garis panduan yang asas saja. Yang mana melibatkan kepada keadilan, tidak boleh berlaku kezaliman walaupun dalam haiwan harta. Kerana sebagaimana Islam mengambil berat tentang spiritual manusia, begitu juga Islam ambil berat tentang material manusia. Sama saja. Kan? Tidaklah kata kita ni hak haiwan semayang bagus, tapi hak hutang piutang kita ambil tak kisah. Hutang orang buat tak erti je. Kan? Kerja Bilal surau, tapi hutang orang tak nak bayar sampai sudah. Kan? Kerja imam contohnya, ataupun kerja ustaz. Saya duk kata orang aja, kata kat diri sendiri je pula. Nampak? Dan saya sering ingatkan bahawa bila kita sebut muamalah, dia tidak hanya tertumpu kepada hal-hal yang bersifat komersial. Yang mana hari ini bila kita sebut muamalah ni lebih dikaitkan dengan banking, dikaitkan dengan institusi kewangan. Yes, satu bahagian daripada muamalah memang ada hubung kait terus dengan sistem kewangan semasa. Tapi secara keseluruhan muamalah lebih luas daripada itu. Bahkan kita lihat hari ini, hatta bila kita belajar di peringkat tinggi pun, teori-teori muamalah kita banyak rujuk kepada teori-teori barat yang diasaskan hanya baru dalam lingkungan 150 tahun. Sedangkan teori-teori Islam yang telah ada dalam Quran, dalam hadis Nabi, hatta dalam buku-buku fiqh telah ada sejak ribuan tahun, dan dia lebih menyeluruh dan baik untuk kita belajar. Jadi kita kena faham isu-isu seumpama itu. Baik. Kemudian kita belajar pula tentang kepentingan muamalah, the importance of human dealing, ahamiyatul muamalah, kepentingan muamalah, kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan muamalah kepada kita. Dan saya telah sebutkan kepada tuan-tuan, Islam ini kalau kita bahagikan, ada 4 bahagi, ibadah hanya satu bahagian daripadanya, lagi 3 bahagian adalah ilmu muamalah. Hatta kalau tuan-tuan buka buku-buku fiqh, kalau buku fiqh itu tuan-tuan ada 10 jilid, 1 atau 2 jilid sahaja ibadah. Itulah semayang, puasa, zakat dan haji.
Lagi 8 jilid adalah muamalah. Kerana bidang muamalah adalah bidang yang amat besar, kerana dia mencakupi seluruh kehidupan kita. Individu baik, kekeluargaan baik, masyarakat baik, dan kehakiman, kenegaraan baik. Jadi dia merangkumi konteks yang lebih luas. Sehingga semua perkara selain daripada ibadah adalah muamalah. Cuma satu bab daripada muamalah itu muamalah harta. Tapi banyak lagi bab-bab lain yang kita ingat bukan muamalah, tapi dia sebenarnya muamalah. Pernikahan umpamanya. Dalam syariat ada fiqhun nikah, the science of marriage. Itu juga muamalah, tapi dia muamalah kekeluargaan. Atau juga disebut sebagai muamalah muamalah diri juga ada disebut, al-muamalah an-nafsiyah. Tapi dia lebih kepada kekeluargaan. Bila kita belajar tentang jinayah umpamanya, ahkamul jinayah fil Islam, the science of crime in Islam. Itu juga muamalah, tapi dia lebih kepada muamalah ijtimaiyah, muamalah kemasyarakatan. Walaupun bukan kita yang bertanggungjawab untuk nak melaksanakannya, kita masih perlu belajar. Kerana yang nak bertanggungjawab untuk melaksanakannya ialah kerajaan ataupun penguasa, ataupun kita sebut dalam istilah syariah ni ada beberapa istilahan, antaranya kita sebut sebagai ulil amri ya. Tapi kita masih kena belajar, dan itu juga melibatkan muamalah. Jadi ada kepentingan yang amat besar. Ala kulli hal, kesemua kepentingan itu untuk nak capai keadilan dan supaya tidak berlaku kezaliman antara satu dengan yang lain. Macam semayang lah tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala tidak ajar kepada kita menerusi sunnah Nabi lah, pasal cara nak semayang ni dalam Quran tak diajar secara detail, in spesifik. Betul tak? Adalah disebut qiyam, qumu lillahi qanitin. Adalah disebut sujud, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Banyak ayat disebut rokok, disebut sujud, kan? Sebut qiyam. Apa lagi? Tapi ada benda yang tidak disebut. Hatta tak banyak yang menyebut tentang semayang. Jadi kalau kita nak belajar semayang menerusi Quran, hampir mustahil lah. Melainkan kalau kita belajar menerusi hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ia adalah satu perkara yang telah disyariatkan kepada kita secara satu persatu. Tuan-tuan bayanglah kalau Allah Ta'ala atau Nabi tidak mengajar kepada kita bagaimana nak semayang, di mana dia bagi kebebasan kepada setiap orang cara nak semayang. Agak-agak macam mana kita semayang? Boleh tak berjemaah? Tak boleh. Macam mana nak berjemaah kalau imam semayang cara lain, makmum semayang cara lain, makmum ada 40 orang 40 cara semayang? Tak boleh, kan? Dia mesti ada satu standardize, mesti ada satu standard macam mana nak semayang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah dalam ilmu-ilmu yang lain, especially juga dalam ilmu muamalah. Walaupun Allah Ta'ala tidak merincikan dalam banyak hal, tapi mesti ada satu garis panduan supaya kita tidak lari. Dan tujuan terutama disyariatkan muamalah ialah supaya tidak berlaku kezaliman. Dan kita boleh rujuk ayat Quran yang dikira sebagai ayat terbesar dalam isu muamalah. Ni tuan-tuan ingat terus. Itulah surah An-Nisa ayat 29. Dalam muamalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi kepada mana-mana bab, ayat ini sentiasa disebut kerana dia adalah ayat yang terbesar. Hatta dalam muqaddimah pun nak mentakrifkan muamalah, dia bermari ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ada lagi dalam lepas tu, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Tapi first part daripada surah An-Nisa ayat 29. Tentu kena ingat, pasal kita belajar fiqh muamalah. Dan kalau nak dikira kuliah fiqh muamalah kita ni kuliah yang khas. Bila kuliah yang khas, dia macam satu subjek lah. Yang mana bila kita belajar, kita kena tahu apa yang kita belajar, walaupun tidak secara keseluruhan, tapi kita kena tahu. Nampak? Dia macam kuliah khas muamalah. Sebab itu saya agak boleh pergi lebih jauh lah berbanding bila saya pergi kuliah am, ataupun saya ajar hadis, saya ajar tafsir. Adalah saya selit-selit pasal muamalah, tapi secara klise ataupun secara macam tu. Sebab kita bukan belajar fiqh muamalah, kita nak belajar tafsir.
Bila saya mengajar hadis, saya juga ada selit pasal muamalah, pasal kepentingannya. Tapi saya tak adalah pergi jauh. Mana bolehlah selit-selit macam tu. Sama juga bila saya ajar ibadah. Saya selit bab sembahyang, saya selit bab puasa, walaupun saya ajar ilmu yang lain. Pasal ilmu agama dia saling kait mengait antara satu dengan yang lain. Tapi tak adalah ajar direct pasal muamalah ataupun ibadah. Berbeza kalau saya ajar kelas fiqh betul. Kan? Walaupun tidak banyak lah. Kalau kat sini saya ajar kelas fiqh betul di Paya Jarak, di AQS. Itu fiqh betul. Kan? Setiap hari Jumaat dan hari Khamis pertama. Jumaat keempat, Khamis pertama. Itu saya ajar fiqh betul. Sampai saya pergi agak rapat lah. Kan? Nampak? Sama juga muamalah. Sebab saya ajar fiqh muamalah, saya agak pergi lebih jauh. Jadi tidak orang kata secara am saja, tapi kita pergi satu persatu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini asasnya dalam muamalah. An-Nisa ayat berapa? Tak ingat dah. Baru sebut. Start minum dulu. Bismillah. Nak isyak dah ke? Sempat baca yang bab yang last tadi. Ingat lalu An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan batil, secara tidak betul lah, secara batil. Secara batil ni secara tidak sah. Jangan kamu makan harta sesama kamu secara tidak sah. Allah Ta'ala kata. Illa an takuna tijaratan antara minkum, melainkan melalui proses tijarah, perniagaan, termasuk seluruh muamalah, jual belinya, sewa menyewanya, gadai menggadainya, semualah secara redha antara kamu. Nampak? Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Itu kepentingannya, supaya kita tidak makan harta sesama kita secara batil, mesti dengan cara yang betul dan redha meredai sesama kita. Bila kata dengan cara yang betul, maka mesti kita tahu apa perkara yang tidak betul. Dan dalam hak awal muamalah, dia tidak sama ibadah. Kalau hak awal ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim ma lam yakun dalilun ala masyru'iyyatihi. Asal-asal ibadah itu haram, melainkan jika ada dalil yang mensyariatkannya. Berbeza dengan muamalah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah wal hil ma lam yakun dalilun ala tahrimihi. Asal-asal muamalah itu harus, melainkan jika ada dalil yang mengharamkannya. Dia terbalik pula. Jadi kalau belajar ibadah, kita kena belajar apa yang kita boleh buat. Belajar juga lah apa yang kita tidak boleh buat. Tapi fokusnya adalah apa yang kita boleh buat. Tapi dalam muamalah, kita kena tahu apa yang kita tidak boleh buat. Kerana bila kita tahu apa yang kita tidak boleh buat, kita tahulah apa yang kita boleh buat. Sebab selain daripada benda yang kita tidak boleh buat, kita boleh buat belaka, menunjukkan bahawa apa yang kita boleh buat itu lebih luas berbanding apa yang kita tidak boleh buat. Berbeza dalam hal ibadah, apa yang kita tidak boleh buat itu lebih banyak dan luas berbanding apa yang kita boleh buat. Belik tak kecek. Tak belik dah tu. Straight to the point dah tu. Jadi kita perlu ingat, di samping kita juga belajar, maka kita muhasabahlah diri kita sikit sebanyak apa yang kita telah lakukan. Dan jangan kita terlibat dalam perkara-perkara batil yang melibatkan hak ehwal, harta ni, terutama jika melibatkan harta orang lain. Dan banyak lagi kepentingan-kepentingan yang lain, tapi asalnya ialah supaya tidak berlaku kezaliman harta dari sudut antara satu sama lain. Kemudian kita belajar tentang harta-harta yang halal. Ada banyak harta-harta yang halal. Kita belajar tentang upah, tentang gaji, tentang perniagaan, pelaburan dan seumpamanya. Kemudian kita masuk ke harta-harta yang haram. Sebagian kufik dia mendahulukan harta-harta yang haram, al-amwal al-muharramah muqaddamah alal amwal al-mubahah. Dia mendahulukan harta-harta yang haram. Belajar harta haram dulu, baru belajar harta yang halal. Tapi saya kira sebagian mendahulukan harta-harta yang halal, baru dia bincang harta-harta yang haram.
Pasal apa dia bincang harta yang haram dulu? Pasal asal-asal muamalah itu haram. Maka kita kena tahu yang haram dulu. Selain daripada yang haram, confirm halal. Tapi sebahagian dia mendahulukan harta yang halal. Sementara yang halal itu dia lebih luas. Jadi saya mendahulukan yang halal lah. Kemudian kita masuk harta-harta yang haram. Harta yang haram ni pun banyak tuan-tuan. Cuma kita rumuskan beberapa perkara saja kalau tuan-tuan masih ingat. Pertama ialah harta yang terhasil daripada kecurian, mencuri. Walaupun sedikit ia tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak semua pencuri dipotong tangannya. Pasal ada syarat-syaratnya. Bila tuan-tuan belajar fiqhul jinayah, tidak semua pencuri dipotong tangan kerana ada syarat-syaratnya. Sementara jika harta yang dicuri itu harta yang sedikit, tidak sampai nisabnya. Jangan ingat zakat je ada nisab, mencuri pun ada nisabnya. Kalau tak sampai nisab, dia tidak dipotong tangannya. Isunya bukan potong tangan atau tak potong tangan. Isunya ialah perbuatan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pelakunya berdosa besar dan boleh diazab. Hatta kalau kita lihat dalam hadis di Nabi SAW, ada sahabat tuan-tuan yang pergi berjihad dengan Nabi, mati di medan peperangan, mati masa jihad tu. Dan orang memanggilnya syahid. Biasalah kalau orang mati di medan peperangan kita panggil syahid, betul tak? Pasal kita melihat yang zahir saja. Sedangkan hakikatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak tahu. Tiba-tiba Nabi kata dia diazab oleh Allah kerana sehelai kain ridak yang dia curi daripada harta rampasan perang. Tahu? Dia terambil selai kain je pun. Selai kain ni tak dipotong tangan. Kan? Pasal sikit. Potong tangan ni sekurang-kurangnya walaupun ada khilaf, tapi dia melibatkan 1 dinar. Bukan 1 dinar, rubu' dinar. La taqta'u al-aidi illa fi rubu' dinari fasa'idan. Dalam hadis Muslim pada Aisyah. Ada khilaf lah, tapi majoriti kata tak dipotong tangan jika kecurian itu kurang daripada 1/4 dinar. 1 dinar hari ni tuan-tuan lebih kurang RM800. Sekarang ni 1 gram, 1 dinar 4.1 gram, 4.2 gram macam tu lah. Jadi lebih kurang RM1,000 dah kot sekarang. 1 dinar RM1,000 lah. Jadi kalau dia curi 1/4 dinar, lebih kurang 200 setengah. 1 gram sekarang berapa? RM2.5, 200 setengah kan? Jadi kalau curi bawah 200 setengah, dia tidak dipotong tangannya. Dan selai kain kebiasaannya taklah mencecah harga seumpama itu. Hatta pada zaman Rasulullah SAW tidaklah dipotong tangannya. Dan dia mencuri tidak ada orang yang tahu. Kalau Nabi tahu, sudah pasti Nabi menghukumkan dia. Tapi orang tak tahu. Pasal dia curi kan, nama pun curi. Kalau ambil secara terang-terangan, tidak dipanggil curi. Lain pula. Curi ni mesti cara sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba Nabi kata dia diazab oleh Allah kerana selai kain yang dia telah curi. Walaupun dia mati di medan jihad, walaupun dia curi, tak ada siapa yang tahu, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima nakala jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Pencuri lelaki baik ataupun wanita kena potong tangan lah, sebagai balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian merompak pun sama. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah ayat 33, tadi Al-Maidah 38. Kemudian merompak 39 berlaku juga dalam masyarakat sebahagian daripadanya. Ini apa nama? Innama jazaa'ul ladzina yuharrimuna sampai akhir. Yang kedua, yang ketiga sama juga ar-rashwah. Dalam buku-buku fiqh, rashwah dia termasuk dalam harta-harta yang haram yang top selepas mencuri dan selepas merompak. After as-sariqah, mencuri, after qat'ut tariq, merompak, ar-rishwah ataupun ar-rashwah, Melayu kata raswah, duduk di ranking yang ketiga. Arab kata ar-rashwah ataupun ar-rishwah. Saya tak pasti dua tu mana yang lebih betul, tapi dua-dua diguna pakai, dah boleh dipanggil kedua-dua. Saya tak tahu mana lebih afsah, lebih fasih. Rashwah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang rashwah dalam surah Al-Maidah ayat 42. Surah Al-Maidah banyak menyebut tahaywan muamalah, termasuk harta-harta yang haram dan pemakanan dan seumpama. Dan dulu saya pernah bincang makanan-makanan yang haram
bila kita bincang bab produk yang haram tu, saya bincang banyak pasal makanan yang haram, kita banyak rujuk surah Al-Maidah dan surah Al-An'am. Kerana dalam dua surah berkenaan ada beberapa ayat yang menjadi induk dalam hal produk-produk yang haram. Surah Al-Maidah ayat 42 Allah Ta'ala sebut tentang rashwah. Akaluna lisuhti, orang yang makan rashwah. Sementara Nabi SAW menyatakan la'anallah ar-rashi wal murtashi wahum fil hukmi sawa. Allah Ta'ala telah, Sahih Bukhari dan Muslim, Allah Ta'ala telah melaknat rashwah, pemberi rashwah, pemakan rashwah, kedua-dua hukumnya adalah sama. Orang yang bagi rashwah, orang yang terima rashwah, dosa dia sama saja. Dan banyaklah hadis-hadis yang lain. Walaupun tidak ada hukum dalam hudud berkaitan dengan rashwah. Berbeza dengan mencuri, merokok dan seumpamanya, mana dia potong tangan. Orang rashwah dia tidak dipotong tangan kerana dia tertakluk kepada hukum takzir. Tapi lebih ada kebaikannya, kerana rashwah ni daripada satu zaman kepada satu zaman dia berubah. Dan antara kelebihan dia tertakluk kepada hukum ta'zir, dia boleh berubah, ada sudut hukumannya. Betul tak? Boleh jadi kalau orang dulu rashwah hanya penjara berapa hari, pasal mungkin rashwah dulu tak seteruk hari ni. Hari ni main juta-juta, tapi kadang jadi terbalik pula. Takut orang rashwah sikit-sikit itu kena hukuman yang berat, orang rashwah banyak-banyak sampai juta kena hukuman yang sedikit. Itu isu perundangan lah, saya tidak tahu. Tapi nak cerita dia satu perkara yang tidak boleh dan tertakluk kepada harta yang haram. Kemudian menafikan pinjaman, pinjam tak mengaku juga tertakluk kepada harta yang haram, dan dia dihukumkan potong tangan seumpama mencuri juga. Kalau orang tu pinjam dengan kita, dia tak mengaku dia pinjam, atau tuan pergi report kat qadi, ada bukti yang sahih, ada evidence. Sementara jika ada saksi yang boleh dipercayai, orang yang menafikan dia pinjam dihukum potong tangan seumpama mencuri di sisi majoriti para ulama. Kerana ia pernah berlaku pada zaman Aisyah radhiyallahu taala anha, ada seorang dia pinjam, kemudian dia tak mengaku dia pinjam, dan dia dari golongan bangsawan. Hingga Usama, hibbur Rasul, the love of the Prophet, kita kata sahabat Nabi paling sayang sekali tau. Dia ada gelaran dia hibbur Rasul, the love of the Prophet. Pergi pujuk Nabi supaya tak potong tangan pun Nabi tak layan. Akhirnya dia potong juga tangannya. Perempuan daripada Bani Makhzum. Pasal apa? Pasal dia pinjam, dia tak mengaku. Kalau kita pinjam, kita tak bayar, itu hal lain, kan? Ada sikit sebanyak toleransi. Kita yang bagi pinjam pun tuan-tuan, kalau kita bagi pinjam lah, benda orang tak boleh bayar, banyak cara yang kita boleh lakukan, kan? Kita boleh suruh dia bayar cara ansuran, kita boleh panjangkan lagi tempoh pinjaman, dapat pahala belaka tu, kan? Ataupun kita boleh kurangkan bayaran asalkan dia membayar. Itu dalam bab usul. Dia hutang kita 1,000, dah 10 tahun tak bayar sampai sudah, minta-minta pun tak bayar. Kalau minta lah. Tapi biasanya kita ni tuan-tuan, nak minta hutang lebih susah daripada nak hutang, betul tak? Kan tidak? Serius je belaka. Saya tak nampak. Kalau tuan senyum pun saya tak nampak. Kalau tuan tak senyum pun saya tak nampak. Sama je belaka. Susah juga ya. Kan buka emas kan kena kompon pula. Kan? Kok minta lah. Tapi kalau saya, kalau orang pinjam, saya tak minta. Pasal malu. Nak minta ni, hutang lebih malu daripada nak hutang. Tapi yang geram tu, yang berhutang pun buat tak reti je. Kalau minta pun tak bagi, tak minta, lebih-lebih lagi. Minta tuan-tuan, itu hak kita. Dan tak berdosa pun. Hatta Nabi SAW, bila orang tu mati meninggalkan hutang, Nabi tak pernah suruh pemihutang, orang yang bagi hutang, menghalalkan hutangnya. Tak pernah. Bahkan kalau orang tu mati tak payah hutang, kita aku tak halalkan hutang di hutang aku. Tidak berdosa sama sekali. Tak berdosa. Cuma kalau kita halalkan itu, dapat pahala yang besar lah. Wa antasaddaqu fa huwa khairul lakum, kata Allah. Kalau kita sedekah tu lebih baik. Tapi kalau kita tak halal, tidak berdosa sama sekali. Dan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan orang yang meminjam supaya menghalalkan, dan Nabi tidak pernah mencerca mereka. Nampak?
Kerana ada kes juga sahabat yang mati meninggalkan hutang. Tapi si pemerintah tidak salah sama sekali. Nampak? Jadi kita boleh buat perdamaian. Kau hutang aku 1,000 kan, bayar 500 sudah lah. Dia pun bayar 500. Alhamdulillah, selesai lah. Dia panggil mengurangi hutang. Kita buat satu perjanjian perdamaian. Kita boleh mengurangi, macam-macam kita boleh buat. Tapi ini menafikan hutang. Dia tertaluk kepada, bukan hanya dari sudut muamalah berdosa besar, tapi dia juga boleh dihukumkan dengan hukum hudud di bawah daripada mencuri. Kira macam mencuri lah, menafikan pinjaman itu. Jadi kita mengaku kalau kita ada pinjam, jangan duduk diam-diam. Kalau kita ada pinjam dengan orang, kita bayar, kita settle lah. Ataupun kita tak mampu, aku hutang kau 1,000, aku bayar 500 sudah lah, boleh tak? 500 lagi kau halal lah. Boleh. Dia panggil asul lah. Mana tahu kan, kau member kita bagi ya. Kemudian selepas itu pemalsuan. Ini tertaluk kepada perkara yang haram dalam hak awal muamalah. Pemalsuan, elakkan sebarang pemalsuan dalam urusan muamalah. Kerana Nabi SAW menyatakan, ayat Quran pun ada, kita ingat. Tapi hadis Nabi SAW, man ghasyana laisa minna. Siapa yang melakukan penipuan, dia bukan di kalangan kami. Al-khida'atu finnar. Dalam hadis yang lain, penipuan itu dalam neraka. Penipuan maksudnya sebarang pemalsuan dalam hak awal muamalah, kalau boleh kita elakkan. Ada juga tuan-tuan orang dia beli kereta, dia buat amendment lah dekat dia punya payslip atau seumpamanya. Tanya saya kat restoran kan, Ustaz saya ada buat adjustment. Pasal kalau tak buat adjustment tak lulus. Macam mana Ustaz? Kereta dah dapat lah, kau nak tanya tu. Jadi saya kata tak boleh lah. Tak ada, kita berdosa, tapi saya kata tak boleh. Pasal kita nak kena ingat, dalam hak awal muamalah kita jangan buat apa-apa pemalsuan. Walaupun tidak melibatkan memakan harta yang haram. Kita bukan makan harta haram pun, tapi kita membuat suatu pemilikan melalui proses yang tidak dibenarkan oleh syarak, itulah penipuan. Sebarang bentuk penipuan adalah haram. Man ghasyana laisa minna. Tapi nak pakai kereta juga, nak buat macam mana kan? Buat dululah. Kan? Lepas tu tanyalah ustaz, tapi nak buat macam mana? Kalau boleh elaklah. Dan kita kena tahu, terutama orang yang kerja bank. Macam imam kita dia kerja bank, dia tahulah bank dia ada dia punya cara dia lah tuan-tuan, cara dia. Jadi dia melihat kepada kemampuan kita. Sama juga orang nak buat urusan apa-apa, dia perlu garantor. Kan? Pasal apa dia nak garantor? Pasal kita tak mampu lagi, ataupun ada masalah-masalah tertentu. Itu pun satu masalah juga. Nampak? Banyak tempat tanya saya, ustaz apa hukum jami orang? Saya kata hukum jami orang ni sunnah, dapat pahala. Kerana bila kita belajar, tapi ujung tak tahu berapa tahun lagi. Ada babud dhaman, bab jaminan. Memang ada dinyatakan hukum akan menjamin, dan cara amnya jami dapat pahala. Kan? Tapi once kita jamin, kita kena ingat kita bertanggungjawab seumpama orang yang berhutang. Bila orang minta kita jamin, sunnah kita bantu dia. Kan? Tapi kita boleh ingat juga, bila berlaku, sebab bila kita buat satu urusan muamalah, kita pinjam tu seumpamanya. Tuan-tuan ingat kalau pinjam setahun ke? Tak. Kalau kita beli kereta umpamanya 9 tahun, 9 years. Kalau orang buat loan rumah lagi lah 35 years. Tak tahulah aku boleh tarik lebih banyak lagi. 420 bulan, 35 tahun. Punya lama tu, tak hidup tak mati. Dari dalam jangka masa yang panjang, sudah pasti mungkinlah akan berlaku masalah kewangan si peminjam. Betul tak? Sebab itu saya secara personal pun tuan-tuan, kalau orang nak minta saya jamin, saya tak akan jamin. Walaupun adik-beradik saya sendiri. Susahlah saya nak jamin orang ni. Dan pengalaman saya sendiri, berbual dengan bekas manager CMB dekat ni. Tapi tuan-tuan tak kenal sekarang. Ni cerita berbelas tahun dulu. Mula-mula saya umur 90, saya ada urusan sekolah, saya jumpa dia. Dia kata pada saya, ustaz, saya nama je manager CMB.
tapi saya pun blacklist kerana jamin orang. Sebab itu kalau nak jamin, fikir banyak kali, dan kita kena melihat banyak perkara lah. Kerana dalam masa yang terpanjang mungkin akan berlaku masalah kewangan, dan ketika itu kita juga bertanggungjawab untuk membantunya. Dan jika kita diambil tindakan, jika si peminjam diambil tindakan, kita pun sama. Dan saya pun ada sahabat yang muflis kerana menjamin orang lain. Jamin orang muflis. Teruk tak? Kalau setakat black ni okey lagi. Kalau dah muflis, kalau dulu kita ada hutang berbayar dengan bank sehingga diputuskan oleh mahkamah sebanyak RM30,000, RM30,000. 30,000 muflis. Sekarang saya tak tahu, RM50,000 kot. Berapa sekarang saya? Untuk muflis berapa ribu? 50 kan? Betul tak? Tapi jamin dapat pahala, tapi tanggungjawab bersama-sama. Dan bila hutang tidak dapat dilunaskan, penjamin mesti membantu jika dia ada keupayaan. Memang dia upaya pun sebab tu dia jamin. Tapi dia boleh minta balik apa yang dia tolong itu daripada si peminjam. Contoh orang beli kereta, dia pinjam duit kita, dia minta kita jadi jamin, kita pun jamin lah. Tiba-tiba dia tak boleh bayar, kita bayarkan. Kan? Bila kita bayar, kita boleh minta dengan dia. Aku dah bayar tu, kau bayar balik. Itu dia panggil penjamin, ya. Nampak? Jadi itu penting. Yang penting jangan palsukan dokumen lah. Sementara jika pemalsuan melibatkan kewangan yang mana memang dia melibatkan direct lah hak-hak kewangan. Orang nak buat quotation, dia tipu bagi lebih sikit. Jadi itu tak boleh lah, ya. Elakkan pemalsuan. Lagi harta yang haram juga ialah makan harta anak yatim. Tuan-tuan boleh berujuk surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna ar-riba innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Kalau kita lihat tentang anak yatim dalam Quran ada beberapa ayat, tapi ada hubung kait dengan muamalah ialah surah An-Nisa ayat 10, di mana Allah Taala menyatakan siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia telah memakan api neraka dan pada hari kiamat nanti dia akan masuk neraka. Isyak ke? Isyak kena berhenti dah, kan? Sebab itu ia juga satu perkara yang penting, memakan harta anak yatim. Apa nak harta anak yatim? Bila seorang tu mati, mendekat anak yang kecil, yang mana harta orang yang mati itu menjadi milik anak yang kecil tadi. Nampak? Jadi perlu kita ingat. Sementara kalau yang mati itu kita nak buat tahlil atau seumpama, jangan sekali-kali menggunakan harta orang yang mati tadi. Tapi ada orang tanya juga saya, Ustaz, jadi kita pergi, kita kena tanya lah. Kena tanya lah, saya kata. Awak buat tahlil ni, dia mati ada tinggal anak 2 orang umur 10 tahun, awak buat tahlil ni daripada mana? Kalau semua orang tak perlulah tanya, tapi mesti ada seorang wakil yang bertanya, daripada mana wang ini dikendalikan, diambil. Kita tak tahu, tak apa Ustaz. Memang saya tak nafikan, sebagai Ustaz kata tak tahu tak apa. Saya kata tak tahu tak apa jika orang kita hak awal muamalah dia reti. Tapi disebabkan orang kita hak awal muamalah dia tidak reti, maka perlu orang yang tahu. Kena tanya. Aku takut dia buat kenduri arwah ke, tahlil atau seumpamanya, dia ambil daripada wang yang ditinggalkan oleh si mati. Nampak? Jadi pengelola pun berdosa, kita yang pergi makan pun berdosa. Walaupun kita tidak tahu, tapi kenapa kita tidak tanya? Kalau masyarakat kita muamalah A, mungkin kita tidak perlu tahu, tidak perlu tanya, kerana pengelola dia insya-Allah dia tak guna. Tapi disebabkan masyarakat kita hak awal muamalah agak kurang berpengetahuan, jadi ada chances untuk digunakan wang yang ditinggalkan oleh si mati, walaupun wang daripada bank beliau, daripada bank, ya. Kalau dia buat daripada wang yang diberi oleh orang lain, mungkin ada keharusan sikit sebanyak. Tapi kalau wang yang betul-betul ditinggalkan oleh beliau, maka tidak boleh sama sekali. Kemudian akhir sekali, itulah dia panggil wang-wang yang dihasilkan daripada pelaburan, urusan agama muamalah tidak patuh syarak. Kita dah bincang. Pertama ialah produk itu diharamkan. Yang kedua, produk yang ada unsur riba. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 275. Yang ada unsur judi. Kuliah yang hari itu last kita bincang pasal unsur judi. Dan yang keempat ialah yang dilarang oleh penguasa. Itu juga satu benda yang penting, dan itu adalah bab yang terakhir daripada harta-harta yang haram, yang saya tak sempat juga nak baca hari ini. InsyaAllah ta'ala next kuliah kita akan masuk yang itu. Itulah
perkara yang dilarang oleh penguasa juga sebenarnya kita tidak boleh melanggarinya. Sebab itu penting untuk kita lihat apakah perkara yang tidak dibenarkan oleh penguasa dalam hal muamalah, supaya kita tidak terlibatlah, insya-Allah taala. Dan Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 59, mewajibkan kita mentaati ulil amri dalam hal yang melibatkan kemaslahatan, especially dalam hal muamalah. Mudah-mudahan. Jadi saya rasa kita dah boleh berhenti. Aku liqul azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan, tanya lepas maya. Boleh tanya in person dengan saya. Masa kita masa suntuk. Aku liqul azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr.